Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara kaum muslimin, diminta saudara berhenti daripada berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud barang siapa berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah walau berkata diam pada sahabatnya sekalipun, maka puputlah pahala jemaahnya. Oleh itu hendaklah kita diam, dengar dengan taat, moga mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layli idza wal layali ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Ibadah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk kelebihan 10 hari terawal dalam Zulhijjah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, manusia yang terbaik adalah mereka yang sentiasa memperbaiki diri untuk hari yang mendatang. Begitu juga dengan orang yang beriman, mereka akan sentiasa menggandakan usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudara sekalian, bahawa hari ini kita telah berada dalam bulan Zulhijjah, satu bulan yang disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkatan. Nikmat berada dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini adalah merupakan satu peluang yang sangat berharga untuk kita memperbaiki diri. Apakah kelebihan yang ada dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 hingga 4 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud demi waktu fajar dan malam yang 10, yakni yang mempunyai kelebihan di sisi Allah dan bilangan yang genap serta yang ganjil, dan malam apabila ia berlalu. Para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan malam yang 10 dalam ayat ini ialah 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini disebut sebagai hari yang paling afdal berbanding dengan hari-hari yang lain dalam setahun. Rasulullah SAW sendiri yang mengiktiraf minggu ini sebagai minggu yang terbaik di atas dunia. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jadi hari-hari yang amalan salihnya paling disukai oleh Allah untuk dilakukan bagikan hari-hari ini, yaitu 10 hari terawal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali lagi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah,
Berdasarkan pada riwayat hadis yang menjelaskan tentang kelebihan 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, lalu kita bertanya, apakah rahsia yang tersimpan di sebalik bulan yang mulia ini? Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih bulan Zulhijjah ini sebagai satu musim untuk menzahirkan ketaatan dan taatan kepada Allah. Bermula dengan keberkatan pada 10 hari yang terawal dalam bulan ini, ianya kemudian disusul dengan hari Arafah dan hari raya Aidil-Adha. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mendidik kita tentang arti pengorbanan. Kurban pada awal Zulhijjah lagi, bagi siapa yang hendak melaksanakan ibadat sembelihan kurban, mereka disunatkan untuk tidak memotong kuku, rambut serta bulu-bulu yang berada di badan sehinggalah selesai melakukan ibadat kurban tersebut. Hal ini diteruskan lagi dengan melaksanakan sembelihan haiwan kurban yang dilakukan pada hari raya Aidil-Adha dan hari-hari tasyrik. Segala amalan yang dilakukan ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa amalan yang sangat-sangat digalakkan untuk kita melakukan pada waktu ini. Antaranya, pertama, kita digalakkan untuk mendirikan solat-solat sunat sebagai umat Islam. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan amalan solat sunat pada waktu ini, seperti solat sunat rawatib, solat sunat tahajud, solat witir dan solat-solat sunat yang lain. Kedua, berpuasa di siang hari. Ibarat puasa juga adalah di antara amalan sunat yang sangat diutamakan bermula pada hari pertama hingga hari yang ke-9 dalam bulan Zulhijjah. Amalan berpuasa sunat ini sangat-sangat digalakkan pada awal bulan Zulhijjah, lebih lagi pada hari yang ke-8 yang disebut hari Tarwiyah, dan hari yang ke-9 Zulhijjah, iaitu yang dikenali sebagai hari Arafah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak terpilih untuk menunaikan ibadat haji. Bagi dia bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang bermaksud Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Arafah. Lalu bagi dia SAW menjawab, puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan pada 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan mendatang. Ketiga, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang sangat dicintai Allah ini, kita digalakkan untuk memperbanyakkan amalan zikir dengan menyebut dan memuji Allah sebanyak-banyaknya, seperti bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahmid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan terhadap khutbah kita pada hari ini, imam ingin mengingatkan sekali lagi agar kita bersegera melakukan kebaikan dan amal soleh, khususnya pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini. Amat rugi sekiranya hari-hari yang kita tempuh ini berlalu dengan begitu saja, dan dalam masa yang sama kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ingatlah, kematian itu boleh datang dan menghampiri kita pada bila-bila masa tanpa memberikan kita apa-apa syarat. Kematian itu pasti. Cuma yang hanya membedakan kita dengan orang lain adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Yang bermaksud, dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, yaitu ketetapan ajal yang tentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan demikian, siapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya daripada balasan akhirat. Dan kami pula akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru fa ya mawdal mustaghfirin wa ya najatan ta'imin. Amin ya muwaffiqat ta'imin.
الذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga adalah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah di masa ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, saudara-saudara baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, pada segala keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang berarti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah segala kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ladakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, jaga, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam seluruhnya daripada abad global dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hati ke jalan seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada keturunan negara Islam dan raja-raja yang khasnya kepada Abdika Harisal Rasyatika Al-Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar Sultan Tuan Negeri dan Jajahan Tak Berdohor dan Bertangkir pada Raja-Raja Sophia binti Al-Marhum Sultan Irisha, pada Mahasiswa Johor, pada Tengku Ismail binti Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cipuan Besar Khalidah binti Mustamam, ke putera-putera dan putri-putrinya, kerabat-kerabat raja dan negaranya sekalian. Allah izal Islam wal muslimin wa dzul kabarta wa tawani sayyati wal musyrikin wa kullu man huwa adu lid din. Allah baridhum wal muslimin wa tiddaina 'azim al madinin wa astina khalas al masjunin wa ja'al hadha al balad 'amina mutma'inna rahiya wa sa'ira bilad al muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna wa dhurriyyatina wa usulana wa qur'ana al jannata ma'al abrar يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.